Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan tajuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey, sebelum itu kita tahu halogen ini terletak di kumpulan 17 dalam jadual berkala unsur. Jadi ahli-ahlinya antara ahli adalah fluorin, klorin, bromin, iodin. Dan unsur-unsur ini dipanggil unsur halogen. Jadi sebelum itu kita kena tengok dulu apakah sifat-sifat fizikal larutan ini. Nanti contohnya diberi satu tabung uji, dan kita tengok apa warna tabung uji itu. Jika dikata dalam tabung uji ini adalah larutan halogen ataupun ada larutan halida. Okey, jadi jika larutan itu berwarna kuning ataupun kuning muda, dia adalah larutan klorin. Bromin pula berwarna perang ataupun jingga, dan iodin berwarna kuning keperangan ataupun perang. Iodin bergantung kepada kepekatan dia. Okey, seterusnya bagaimana kita nak uji kehadiran unsur halogen dalam satu larutan? Okey, kita boleh uji dia dengan menambahkan 111 trichloroetana di dalam larutan itu. Okey, jadi kalau larutan ini kita tak tahu, ataupun kita nak uji X sama adakah terdapat cecair bromin dalam ni, adakah terdapat cecair klorin, adakah terdapat cecair iodin, kita tak tahu. Adakah telah terhasil. Jadi kita boleh guna 111 trichloroetana ataupun ataupun tak nak guna ni, kita boleh guna tetrachlorometana. Okey, jadi hasilnya jika dalam larutan itu terdapat klorin, larutan itu lapisan 111 trichloroetana ni akan menjadi warna kuning. Jika terdapat bromin, cecair bromin, dia akan menjadi warna jingga ataupun perang. Jika terdapat iodin, dia akan menjadi warna ungu. Sama juga iodin boleh, selain itu iodin juga boleh diuji dengan menambahkan larutan kanji. Jika terdapat unsur iodin, larutan itu akan menjadi warna biru. Okey, baik. Seterusnya, jadi di sini ada penerangan berkenaan tentang unsur-unsur ini dari segi kereaktifan dia. Okey, jadi kita tengok dari atas ke bawah, klorin, bromin ke iodin, reaktifan dia semakin berkurang. Maksudnya klorin ni lagi reaktif daripada bromin dan iodin. Okey, jadi kecenderungan halogen menerima elektron akan semakin berkurang. Okey, kecenderungan halogen untuk menerima elektron semakin berkurang apabila menuruni kumpulan 17. Jadi kereaktifan halogen bertindak sebagai ejen pengoksidaan menjadi semakin berkurang. Okey, jadi semakin ke bawah, dia punya kereaktifan untuk menjadi ejen pengoksidaan semakin berkurang. Semakin ke bawah. Okey, seterusnya kita ulang kaji balik daripada topik tingkatan 4 dulu. Kita ada belajar berkenaan tentang bagaimana ataupun berkenaan tentang kereaktifan kumpulan 17. Okey, contohnya klorin lebih reaktif daripada bromin. Kenapa klorin lebih reaktif daripada bromin? Okey, di situ ada sebab dia. Yang pertama adalah disebabkan oleh saiz atom. Okey, saiz atom. Saiz atom
klorin lebih kecil daripada bromin. Okey, saiz atom kecil bromin. Ingat tak dulu ya? Nak tahu saiz atom kita tengok macam ni ya, sebagai bawah macam ni. Jadi klorin lebih kecil daripada bromin. Jadi jarak antara nukleus dengan elektrovalens bagi atom klorin lebih kecil. Okey, seterusnya tarikan nukleus terhadap elektron luar bagi atom klorin adalah lebih kuat. Dan atom klorin lebih cenderung untuk menerima elektron untuk mencapai susunan yang lebih stabil. Jadi maka unsur klorin lebih reaktif berbanding dengan bromin. Itu dia punya faktor dia. Kenapa unsur klorin lebih reaktif daripada unsur bromin. Okey, kita teruskan dengan tindak balas yang melibatkan halogen dan larutan halida. Okey, jadi syarat-syarat ini, tindak balas ini berlaku apabila halogen yang lebih reaktif, yakni lebih elektronegatif, dapat menyesarkan halogen lain daripada yang kurang reaktif daripada larutan halidanya. Okey. Di sini halogen yang lebih reaktif akan menyesarkan halogen lain yang kurang reaktif daripada larutan halida. Maksudnya kat sini contohnya klorin dapat menyesarkan larutan halida bromin. Bromin dapat menyesarkan larutan halida iodin. Tapi iodin tidak dapat menyesarkan larutan halida bromin kerana iodin berada di bawah bromin. Okey. Okey, kita terus kepada tindak balas. Bagaimana tindak balas ini berlaku? Ia berlaku apabila contohnya di sini ada tindak balas halogen klorin. Kita guna tindak balas halogen klorin dan larutan halida bromin, iaitu natrium bromida. Okey, jadi air klorin yang kita belajar tadi berwarna kuning dimasukkan ke dalam larutan yang mempunyai larutan halida natrium bromida. Jadi hasilnya di sini adalah warna kuning larutan klorin tadi dinyah warnakan dan larutan tidak berwarna natrium bromida menjadi perang. Ini tidak berwarna tadi, dia akan bertukar menjadi perang. Itulah pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, jadi kita tengok bagaimana dia punya persamaan setengah ion dia. Okey. Jadi sebenarnya dari persamaan setengah ion kita boleh menerangkan segala tindak balas ini dalam bentuk ayat. Okey, di sini kita tengok di sini okey, kita tengok di sini apa yang berlaku kepada Cl. Cl tadi. Okey, ingat tak lagi macam mana kita nak tulis persamaan setengah? Jadi Cl ni tadi Cl tu akan menjadi Cl. Okey, jadi kita kena tambah elektron di mana? Di nombor penghasilan yang lebih. Jadi kat sini nombor penghasilan ada negatif 1, sini kosong, kita boleh tambah E di sini. Okey, jadi nak tambah E kat sini sebab kat sini ada Cl2, Cl2. Okey, jadi ada 2E. Jadi macam ni. Tu cara dia. Okey, jadi Cl2 tadi akan mengalami proses penurunan. Cl2 tadi akan menjadi proses penurunan kerana apa? Dia telah menerima elektron. Okey, sama juga di sini Br tadi, larutan Br tadi akan menjadi Br2 dan seterusnya dia akan mengalami proses pengoksidaan kerana dia telah melepaskan elektron.
Ion elektron tu akan diterima oleh Cl2 tadi untuk menjadi ion Cl-. Baik, dalam persamaan setengah ni, apa yang kita boleh terangkan dari segi ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Oleh kerana larutan klorin, dia mengoksidakan ion bromida tadi kepada bromin, jadi klorin ini adalah ejen pengoksidaan. Kerana dia mengalami proses penurunan. Sama juga, sebaliknya air bromida tadi, dia menurunkan klorin, jadi menurunkan klorin kepada ion Cl-, jadi bromin ini adalah ejen penurunan, ataupun ion bromida ni adalah ejen penurunan. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada persamaan keseluruhan ion. Okey, ini adalah persamaan keseluruhan ion je. Okey, kita ambil balik dia punya bahan tidak balas ya, Br ya, Cl, dan hasilnya adalah Cl dan Cl dan Br2. Jadi sebab ada 2 E di sini, tak perlu darab lagi. Boleh potong terus, ambil saja yang ini. Okey, jadi di akhir ujian ini kita tengok adanya hadir secair Br kat sini. Jadi bagaimana untuk menguji kehadiran Br2 tadi? Setelah disingkirkan oleh Cl2 tadi. Kita boleh uji kehadiran Br2 dengan menambahkan ujian pengesahan bromin, yang menggunakan ujian pengesahan bromin dengan menambahkan 111 trikloroetana, dan hasilnya larutan tadi bertukar menjadi warna perang. Kita dah belajar yang atas tadi. Jika terdapat kehadiran bromin, bahawa cecair itu akan menjadi perang ataupun jingga. Okey, jadi semua ni kena hafal lah, supaya kita tahu bagaimana ujian pengesahan bagi unsur halogen lain, klorin dan iodin. Okey, baik, itu saja untuk kali ini. Untuk kelas seterusnya, kita akan masuk tajuk penukaran ferrum 2 kepada ferrum 3, ataupun sebaliknya, iaitu ferrum 3 kepada ferrum 2. Okey, setakat itu untuk kali ini. Sekian, terima kasih.